terbabit kemalangan di Pagoh punyai 8 saman sejak 2014. Dan Taman Tasik Titiwangsa ditutup 2 tahun, peniaga mahu alternatif cari rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Krismas kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Kristian. Ini N5 edisi Ahad 25 Disember bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Baiklah, untuk lintas langsung negeri-negeri petang ini, kita mulakan bersama Muhammad Afiq Anwar langsung dari Johor. Kemudian kita akan berlintas langsung ke Kelantan bersama Nur Shazliza Syahril. Sementara di Sarawak kita akan bersama Damia Cassandra Manja dan akhir sekali bersama Hana Insyirah Pindeh langsung dari Sabah. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam N5. Tiga gudang sebuah kilang perabot di Jalan Tasik, Sungai Bakap, Nibung Tebal, Pulau Pinang musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Komando Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, Muhammad Rosmaidi Baharudin. Jelas beliau, semasa bomba tiba di lokasi kejadian, tiga gudang itu yang terletak berdekatan sedang terbakar dengan api yang marak. Gudang-gudang itu ialah tempat penyimpanan kayu dan barangan plastik untuk membuat perabot. Selain itu, terdapat beberapa peralatan mesin. Pihak bomba mengambil masa kira-kira 1 jam untuk mengawal kebakaran. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya pada pukul 8.15 pagi tadi. Kerugian akibat kebakaran itu dianggarkan lebih RM1 juta. Ini pula susulan kemalangan maut melibatkan 4 sekeluarga di Jalan Tampin Gemas, Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Tampin, Superintenden Hamzah Abdul Razak mengesahkan kejadian yang berlaku semalam itu dan kini proses bedah siasat masih dijalankan di Hospital Tampin. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Fazil Jusoh, 37 tahun, Nazipah Cik, 60 tahun dan 2 anak kepada Muhammad Fazil iaitu Muhammad Farhan dan Nur Farhana, masing-masing berusia setahun. Manakala mangsa yang cedera ialah isteri Muhammad Fazil iaitu Wan Suhana Wan Abdul Latif, 33 tahun, anaknya Muhammad Fahmi serta pemandu kereta Proton Pesona Abdullah Lebai Abbas, 62 tahun. Sementara itu, kakak kepada Allahyarham Muhammad Fazil, Junaidah Jusoh berkata beliau tidak berada di lokasi kejadian semasa kemalangan itu berlaku. Jadi si arwah ni dia memang sayang anak-anak. Dia selalu dengan anak kami pun selalu kalau keluar bersama. Tapi mungkin semalam kali tak akhirlah kami keluar bersama, makan bersama. Itu je lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Tampin. Dalam kejadian pada petang semalam, sebuah kereta Proton Saga yang dinaiki 6 sekeluarga dipercayai terbabas sebelum melanggar sebuah kereta Proton Pesona yang dipandu seorang lelaki yang berusia 62 tahun dari arah bertentangan. Jenazah pemandu bas yang maut dalam kemalangan yang mengorbankan 14 nyawa di Pagoh, Johor semalam selamat dikebumikan di Pulau Pinang pagi tadi. Allahyarham Zakir Zubir, 32 tahun dan anaknya Nur Natasha Zakir, setahun, dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Masjid Jamik Hashim Yahya, Georgetown selepas solat subuh. Jenazah 2 beranak itu tiba di Masjid Jamik Hashim Yahya di Jalan Perak pada pukul 4.45 pagi tadi. Sudah nampak masjidnya anak nama Zaki. Memang dia tak nak dia situ dengan stres. Dia bawa. Dia jatuh dalam laut. Makcik kata bila dia nampak tengah malam. Seperti tu lebih. Kami tak tahu jam 12 lebih baru dia main dekat rumah. Jiran bukan orang luar. Jiran dekat rumah. Saya tak percaya awak. Ustaz lagi ada orang rumah bilang memang betul. Saya panggil adik-adik semua main. Jenazah kemudian disembahyangkan kira-kira 100 jemaah sebelum dikebumikan. Isteri Allahyarham, Miarsih, seorang warga Indonesia yang turut berada dalam bas sama bagaimanapun terselamat dan masih menerima rawatan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah kerana cedera parah.
Seorang lagi anak mangsa Nur Cahaya Zulaika 4 tahun terselamat kerana tidak turut serta. 5 mangsa nahas bas ekspres di kilometer 137.2 Lebuh Utara Selatan masih dirawat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar. Ia termasuk isteri kepada pemandu bas, seorang rakyat tempatan, seorang warga India dan seorang warga Myanmar. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar, Dato' Ayub Rahmat, isteri kepada pemandu bas masih lagi mengalami gangguan emosi dan trauma. Pihak hospital akan memberi bantuan kaunseling dan bantuan yang sewajarnya kepada mangsa. Ada gangguan emosi dan pihak hospital akan membantu dari segi kaunseling dan juga membantu apa yang perlu. Dan saya yakin bahawa pihak hospital akan membantu yang terbaik untuk memberikan rawatan kepada penumpang-penumpang yang cedera dan juga mereka-mereka yang berkaitan. Beliau ditemui media selepas melawat 3 mangsa nahas yang masih dirawat di HSF iaitu Govinda Rao Raj, warga India 50 tahun, Zhao O, warga Myanmar 25 tahun dan warga tempatan R. Nagadevan 32 tahun. Sehingga kini pihak hospital masih belum menemui sebarang dokumen pengenalan diri isteri pemandu bas berkenaan. Sementara itu, 5 mangsa warga Singapura yang cedera telah pun pulang. Jenazah 13 mangsa yang terkorban telah dituntut keluarga manakala jenazah warga India Abdullah Hadi masih dalam proses dokumentasi. Saya pun difahamkan oleh pengarah. Dalam pada itu, siasatan awal JPJ mendapati bas ekspres yang terbabit dalam kemalangan itu dikesan mempunyai 8 saman sepanjang tahun 2014 sehingga tahun lalu. Bagaimanapun, menurut Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Nazri Siron, hasil semakan ke atas pemandu bas terbabit mendapati mangsa tidak pernah dikenakan saman JPJ. Beliau turut mengesahkan lesen memandunya masih aktif dan lesen kenderaan pengangkutan awam miliknya juga masih sah. Lesen dia dan juga PSD dia masih sah lagi. Masih valid dan kita buat pemeriksaan ikut rekod kita, pemeriksaan Perswakom masih sah lagi. Dan semuanya nampak sah lah. Oleh itu untuk mencari siasatan lanjut dan kita akan bekerjasama dengan pihak polis dengan MyROS untuk menentukan apakah yang menyebabkan kemalangan tersebut lah. 8 saman tertunggak syarikat bas itu hanya daripada JPJ sahaja dan pihaknya masih menunggu rekod saman daripada PDRM dan SPAD sekiranya ada. JPJ akan bekerjasama dengan MIROS dan PDRM untuk menyiasat punca kemalangan tragis itu, manakala perkembangan laporan siasatan insiden berkenaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Datuk Seri Nazri menyatakannya pada sidang media selepas OPS Jalan Fasa 1 di Bangsar, Kuala Lumpur. Sehubungan itu, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Seri Nazri Siron menegaskan tiada maaf bagi pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas sepanjang OPS jalan yang bermula semalam hingga 26 Disember dan 30 Disember hingga 2 Januari sempena sambutan Tahun Baharu. Pemandu yang melakukan kesalahan seperti memotong barisan berkembar, melanggar lampu isyarat merah, tidak memakai tali pinggang keledar, menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan memotong secara berbahaya akan serta-merta dikompau maksimum RM300. Dan seperti biasa, kita akan ambil tindakan kepada tiada maaf bagi mereka yang menyalakan kesalahan lah. Kerana kita akan buat rondaan secara kenderaan JPJ di jalan raya. Yang kedua, kita akan buat saya kata tadi di terminal bas, tingkatkan operasi dan juga kita buat operasi motosikal. Kita tak buat roadblock kereta-kereta kenderaan biasa motosikal kita kan, dan penyamaran ini penting. Lebih 3,000 anggota terlibat dalam operasi ini memfokuskan kawasan yang berisiko kemalangan. Tahun ini, anggota JPJ juga ditugaskan melakukan rondaan kerana penempatan anggota secara statik sebelum ini dilihat kurang berkesan. Beliau bercakap demikian dalam program Satu Komuniti Satu JPJ di Jelebu, Negeri Sembilan. Operasi mencari kanak-kanak 6 tahun yang dikhawatiri lemas di Pantai Irama Bacok, Kelantan petang semalam disambung semula pagi tadi. Sehingga jam 4.30 petang tadi, mangsa Ni Abdul Aziz Al-Fatani Abdul Halim masih belum ditemui. Pasukan penyelamat turut berdepan kesukaran akibat ombak besar. Dalam kejadian pukul 6 petang semalam, kanak-kanak berkenaan dikatakan bermain di gigi air bersama abang dan adiknya.
Ni Abdullah Azam Abdul Halim 9 tahun dan Abdul Hadi Abdul Halim 4 tahun sebelum tergelincir dan terjatuh ke dalam laut. Timbalan Ketua Polis Daerah Bachok, Assistant Superintendent Azmi Mokhtar berkata, mangsa datang ke pantai Irama bersama ibu, Nek Siti Hanifah Nek Ahmad 40 tahun dan 4 adik-beradik berusia antara 9 hingga 1 tahun. Ketika kejadian, ibu mangsa sedang minum di gerai berdekatan. Difahamkan pada masa berkenaan mangsa telah terjatuh dan abang kepada mangsa telah cuba untuk menyelamatkan adik mangsa, dan dalam masa yang sama juga terdapat orang awam yang berada di tempat kejadian telah menyelamatkan abang mangsa sekali lah, dan abang mangsa telah berjaya diselamatkan. Cuma mangsa yang berumur 6 tahun iaitu nama Nik Abdul Aziz Al-Fatani gagal diselamatkan. Seramai 42 anggota penyelamat membabitkan anggota polis, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Pasukan Bomber Sukarela Pengkalan Cepa dan Pasukan Penyelamat di Air PPDA Kota Baru. Penutupan Taman Tasik Titiwangsa selama 2 tahun bermula Januari ini bagi tujuan penambahbaikan disambut baik ramai pihak. Namun golongan peniaga mahu pihak berkenaan membantu mereka mencari lokasi sesuai untuk berniaga, memandangkan penutupan tasik itu mengambil masa yang lama. Laporan wartawan Ahmad Ashraf Abdul Rahman. Bagi peniaga terlibat, penutupan jangka masa yang lama boleh menjejaskan periuk nasib mereka. Lebih-lebih lagi yang bergantung penuh kepada hasil pendapatan berniaga di Taman Tasik Titiwangsa. Mereka menyokong usaha penambahbaikan kerana yakin ia akan meningkatkan jumlah pengunjung pada masa hadapan. Namun ia perlulah disertai dengan alternatif lain untuk peniaga terlibat. Macam saya ni dah jadi warga emas, kalau boleh janganlah dia tutup. Buat setengah-setengah. Habis kami nak cari makan macam mana. Habis sekarang masalah ada sekarang ni. Banyak kat sini boleh katakan semua Bumi Putra. Semata-mata Bumi Putra, tak ada orang lain daripada itu. Saya berpendapat supaya diberikan ambil tindakan sewajarnya pada pihak kami ni. Kami ni bagatawan cari makan. Kalau tak ada ni, habis apa kerja kami nak buat? Manakala pengunjung Tasik Titiwangsa terutama yang sering beriadah di sini pula berkata, penutupan itu menyebabkan mereka terpaksa mencari lokasi alternatif yang mungkin lebih jauh. Saya rasa pembaik pulih tu memang patutlah. Tapi tutup tu yang mana yang stay area kat sini memang susahlah nak cari. And then KLCC je lah ada saya ingat yang dekat pun. Paling dekat kan kat KLCC. Itu je lah saya cadangkan kalau baik pulih tu memang bagus. Memang actually dia punya ni pun dah teruk jugalah. Bagi saya sebab ini salah satu tempat riadah yang biasanya hujung minggu orang ramai datang kan. So kalau dah tutup 2 tahun nak kena cari alternatif tempat lain pula. Menambahbaikan ya setuju lah. Mungkin dia boleh tutup partial dan buka partial dan orang masih boleh datang ke sini kan. Keseluruhan Taman Tasik Titiwangsa akan ditutup kepada orang awam bagi semua bentuk aktiviti selama 2 tahun. Ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan projek River of Life melibatkan keseluruhan taman itu demi kemudahan dan keselesaan pengunjung pada masa hadapan. Kontraktor yang dilantik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memulakan kerja pemasangan papan penghadang bermula pada bulan hadapan. Bermula Januari depan sehingga Disember 2018, Taman Tasik Titiwangsa ini akan ditutup sepenuhnya kepada orang awam. Justru orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengunjungi taman ini bagi tujuan keselamatan dalam tempoh penutupan ini berlaku. Ahmad Ashraf Abdul Rahman untuk Berita RTM. Christmas datang lagi. Pelbagai keriangan kembali dalam suasana ceria dan gembira. Jom saksikan siaran langsung Majlis Rumah Terbuka Christmas 2016, 28 Disember, Rabu, 8.45 malam. Selamat menyambut Hari Christmas daripada kami di TV1.
Sempena sambutan Krismas hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyeru rakyat Malaysia berpegang teguh kepada nilai-nilai murni, terutamanya sikap toleransi antara satu sama lain selain membantu golongan yang memerlukan. Dalam perutusan Krismasnya, beliau berkata nilai-nilai itu didukung penganut semua agama. Jelasnya semua penganut agama masing-masing perlu menyerlahkan nilai saling menghormati, sikap bertoleransi antara satu sama lain dan membantu mereka yang kurang bernasib baik. Perdana Menteri turut mengucapkan selamat menyambut Krismas kepada rakyat Malaysia yang menyambut perayaan itu di tanah air atau di luar negara bersama-sama orang yang tersayang. Sambutan Krismas disambut sederhana tetapi penuh meriah di seluruh negara. Di Kajang Selangor, lebih 3,000 golongan kurang berupaya dan kanak-kanak yatim diraikan. Sambutan yang dianjurkan Parti Barisan Kemajuan India Malaysia IPF itu merupakan penganjuran kali ke-36. Ikuti laporannya bersama dengan wartawan Mohan Chinasami. Penghuni 40 buah rumah perlindungan, rumah anak-anak yatim dan rumah penjagaan warga emas sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Johor dan Melaka terlibat dalam majlis ini. Tetamu istimewa yang hadir pada majlis ini bukan sahaja dihidangkan pelbagai jenis makanan, malah diberikan sumbangan. Mereka juga dihiburkan dengan tarian tradisional masyarakat tempatan serta acara memotong kek bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Krismas. Bagi menghidupkan lagi majlis, pokok Krismas dan hadiah-hadiah diletakkan di sekitar pokok dijadikan hiasan dan menjadi perhatian tetamu yang mengunjungi majlis tersebut. Sambutan Krismas ni Parti IPF dengan kerjasama dengan Vanatian Construction telah pun ada lebih kurang 30 tahun turut-turut kita telah membagi sumbangan menjemput daripada rumah anak-anak yatim. Tetapi tahun ini kita telah pun ambil lebih inisiatif dan pada hari ini telah pun hadir lebih kurang 2,000 anak yatim daripada Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Turut memeriahkan majlis ini ahli Dewan Negara Serentera Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omar Din. Sebagai penutup acara, sumbangan berbentuk bantuan kewangan diberikan bagi menampung pembelian pakaian dan peralatan sekolah untuk kanak-kanak yang hadir. Sambutan Hari Krismas bukan sekadar sambutan bagi masyarakat Kristian di seluruh negara tetapi merupakan sambutan satu Malaysia. Mari kita sama-sama menyambut perayaan ini dengan penuh rasa gembira bersama seisi keluarga. Saya bersama keluarga Datuk Seri Vanitiar ingin mengucapkan Happy New Year. Mohan Chinasami melaporkan untuk Berita TV RTM. Di Subang Jaya, Selangor, keluarga Ronald Xavier punya cara tersendiri menyambut Krismas dengan menghiasi rumah hasil kreativiti sendiri. Kreativiti yang dimaksudkan adalah mengubah kelipan lampu dengan menghiasi rumah dalam pelbagai corak. Corak tersebut meliputi pokok Krismas setinggi 20 kaki yang turut digelar sebagai mega tree, bumbung dan tingkap termasuk halaman rumah. Yang paling menariknya, Santa Claus dalam bentuk 3D yang menyerupai Santa Claus sebenar dan menjadi tarikan kanak-kanak. Lampu berwarna-warni yang diperbuat dari logam yang berwarna-warni juga dipasang di bahagian luar rumah. Corak bintang di atas bumbung rumah juga menjelaskan betapa meriahnya sambutan Krismas keluarga ini. Jelas Xavier, menghias indah rumah sempena Krismas telah diamalkan sejak tahun 1993 semasa tinggal di USJ 9. My inspiration initially came from when I was once traveling to a village. It was like really dark, and it was during Deepawali, and then there were no lights around, and then one house was lit with just a string of lights, and I felt happy because somebody was celebrating something, and I knew that people were happy inside that house. And because of that, I realized that if we can put our lights outside the house, then we can share the joy of our celebration. Bagaimanapun, aspek keselamatan tetap menjadi keutamaan beliau bagi mengelakkan berlakunya lintah pintas dengan membawa jurutera elektrik untuk memasang kelipan lampu berkenaan. Biarpun pelbagai sajian moden sering menjadi pilihan semasa hari perayaan, makanan tradisi tetap menjadi keutamaan rakyat berbilang kaum. Bagi masyarakat dusun Labuk di daerah kecil Paitan Sabah, makanan tradisi menjadi hidangan wajib yang memeriahkan lagi sambutan Krismas. Ikuti laporannya bersama Iswadiman Syamsuddin.
Linopot Kinarong, Vinalau, Linopot Bajak dan Sinalau Sadah. Semua makanan tradisi ini merupakan antara hidangan wajib yang disediakan masyarakat Dusun Labuk di Kampung Basai Baru, Dorom-Dorom dan Monsokit secara bergotong royong menjelang Hari Krismas. Datang perayaan Hari Krismas ini kami membuat satu tradisional yang masak-masakan dulu-dulu punya seperti masak ubi kayu, parut ubi kayu dan panggang ikan dan kami bilang memulu itu, aku tidak tahu cakap Melayu, memulu dan bermacam-macam jenis makanan kami buat apabila sampai Hari Krismas. Itulah kebudayaan kami di kampung Anam-Anam Buah Kampung ini yang kami warisi daripada datu nini kami. Juada tradisi ini dahulunya merupakan makanan rutin penduduk pedalaman Sabah, khususnya di kawasan Telupit, Paitan, Sugut dan Kinabatangan. Inilah makanan kehidupan. Karena padi dulu terlihat banyak burung. Kalau kau tunggal apa ini menunggal 2-3 tin saja habis uli burung. Jadi inilah diharapkan keladi, ubi manis, ubi kayu. Itulah 3 ini sumber kehidupan waktu itu. Sampailah yang dapat yang sekarang sudah mewah lah zaman sekarang ini. Apa yang menarik, hampir semua bahan yang diperlukan untuk menyediakan juada tradisi ini diperoleh dari kebun yang diusahakan sendiri oleh penduduk kampung. Masyarakat kampung di kampung ini, apabila tibanya perayaan Krismas, kami akan bergotong royong. Pertama sekali kami akan mendahului mesyuarat. Untuk persediaan makanan, kami akan bermesyuarat 3 buah kampung. Pertama sekali makanan tradisi masyarakat kampung ini, makanan-makanan yang utama adalah makanan kinarong, lepas tu linopot. Bagi belia tempatan, penyediaan sajian tradisi pada hari Krismas melengkapkan lagi sambutan Krismas. Kami wakil dari 3 buah kampung ini, iaitu Kampung Monsokit, Dorom-Dorom dan Basai. Setiap tahun akan mengadakan Krismas dan rasa tidak sebagai orang muda, rasa tidak begitu lengkap sekiranya makanan-makanan tradisi seperti linopot dan kinarong tidak disediakan. Justru demi memastikan hidangan pelengkap ini terus dinikmati generasi akan datang, cara penyediaan makanan tradisi perlu didedahkan kepada golongan muda. Usaha ini bukan sahaja penting demi kelangsungan budaya suku kaum Dusun Labuk, malah mampu menjadi sumber pendapatan rakyat dengan menjadikan produk makanan tradisi ini sebagai satu daya tarikan pelancong ke Paitan. Inilah keistimewaan masyarakat Dusun Labuk yang terdapat dalam Dun Sugut ini. Ketika meraihkan sebutan Krismas, makanan tradisi seperti linopot, kinarong dan sinalau sadah antara juada yang akan disajikan kepada orang ramai. Dan tanpa makanan tradisi ini, sambutan Krismas oleh masyarakat di sini seolah-olah tidak lengkap. Laporan bersama saya, Iswadiman Syamsuddin untuk Berita RTM. Johor yang menempatkan Taman Tema Legoland turut menjadi lokasi pilihan sambutan Krismas tahun ini. Untuk laporan lanjut, selain paparan-paparan lain dari negeri itu, kita akan bersama Muhammad Afiq Anwar di Johor Bahru. Silakan Afiq. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Johor menjadi destinasi pilihan sambutan Krismas tahun ini. Antara tempat menarik yang menjadi tumpuan ialah Taman Tema Legoland yang terletak di Iskandar Puteri. Jelas pengurus operasi Taman Tema Frank Mail, pelbagai aktiviti disediakan untuk pengunjung sempena Krismas sehingga 31 Disember ini. Antaranya pertunjukan Selamat Datang Briktakula, pembarisan Santa Slick, perkampungan salji, pokok Krismas Daplo berlampu tertinggi di Asia, Carol Christmas dan musikal Bunga Api Lego. And to make this event special, we transformed Legoland Malaysia into a Lego Wonderland, including thousands of lights and a range of activities. We give away prizes during our sleigh parade. We have our own snow village. We have street performance, walking around. Tambah Frank lagi, meskipun suasana sambutan Krismas berbeza dengan negara asalnya, ia tetap meriah memandangkan negara ini, khususnya Johor kaya dengan pelbagai budaya. It's going to be different. It's going to be different than from my home country. I'm from Holland, and first of all, the weather is different. In Holland, it's now close to -degrees, and every. That exciting prizes.
Bagi pengurus Taman Air Legoland, Dan Dwish, ini kali kedua beliau menyambut Christmas di Malaysia. Negara ini mempunyai masyarakat yang mesra selain terkenal dengan pelbagai jenis makanan, menjadikan dia tidak kekok untuk menyambut perayaan tersebut. So Malaysia is an amazing country with lots of great food, and I think that's what I love most about Christmas in Malaysia, that there's so much good food here. And sempena Christmas, Legoland Malaysia tidak hanya menyasarkan pengunjung dari dalam negara, tetapi turut menyasarkan pengunjung luar negara seperti Singapura, Hong Kong, China dan Thailand. Ia dibuka bermula pukul 10 pagi hingga 7.30 petang. Peranan pengamal media amat besar, bukan sekadar menyampai maklumat tetapi turut bertindak sebagai orang tengah antara pemimpin dengan masyarakat. Media juga berperanan penting dalam mempromosi produk pelancongan, khususnya bagi memperkenalkan nama Johor di dalam dan luar negara. Pengarah Tourism Johor, Gaddafi Aziz mengakui tanpa sokongan media, usaha memperkenalkan Johor di peringkat antarabangsa tidak akan berhasil. Melalui program Explore Johor, pendedahan serta pemasaran produk pelancongan negeri ini dapat diperkenalkan secara berterusan seperti ke China, Yogyakarta dan Ho Chi Minh, Vietnam. Saya rasa peranan media ni kita tak boleh sangkal. Kerana dari segi pendedahan kita perlukan bantuan daripada rakan-rakan kita daripada media. Kita tak boleh bekerja bersorangan dan kita tak mampu untuk memperkenalkan Johor tanpa sokongan daripada rakan-rakan media. Kerana sementara itu, Presiden Kelab Media Johor, Muhammad Fauzi Ishak berkata media Johor ialah rakan promosi untuk industri pelancongan Johor ke arah meningkatkan lagi kedatangan pelancong. Okey, peranan media bukan sahaja melaporkan ataupun membuat cerita dari segi berita-berita semasa, tetapi juga peranan media di sebuah negara itu amat penting untuk membantu kerajaan, khususnya seperti industri pelancongan, seperti mana yang terdapatnya program Explore Johor pada kali ini. Peranan kita mungkin nampak kecil, tapi sedikit sebanyak saya percaya dia akan mempertingkatkan apa yang kerajaan negeri perjuangkan supaya kita dapat memperkenalkan Johor bukan sahaja di peringkat domestik tapi di peringkat antarabangsa. Program Explore Johor akan diteruskan bagi memperkenalkan produk pelancongan berpotensi besar sekaligus mengembangkan ekonomi negeri ini. Bantuan kepada usahawan Kelab Maya Sahabat Ahranu akan terus dipergiatkan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM menerusi karnival mini usahawan yang akan diadakan di lebih 40 lokasi seluruh negara tahun depan. Pengarah Kanan Pembangunan Sosio-Ekonomi dan Perhubungan Korporat YAPIM, Muhammad Zamri Zakaria, meskipun pihaknya tidak memberi bantuan berbentuk wang tunai atau grant, karnival seperti itu mampu membantu meningkatkan pendapatan usahawan. Untuk usahawan ini kita tidak memberi bantuan tunai kepada usahawan, tapi kita membuka peluang-peluang sebegini. Jadi dari sini maknanya mungkin usahawan kita mempunyai produk yang bagus, produk dia amat boleh dibawa ke tengah, boleh dipasarkan sampai ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa, tapi mungkin mereka tidak mempunyai ruang untuk mendekati masyarakat dan juga promosi. Inilah peluang yang boleh kita bagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan mini karnival usahawan Kelab Maya Sahabat Ahranu di Johor Bahru. Sehingga kini lebih 128,000 usahawan di seluruh negara telah berdaftar dengan kelab tersebut. Usahawan tersebut turut menyambut baik penganjuran karnival itu yang mampu memperkenalkan produk dan meningkatkan jualan mereka. Pandangan sangat bagus untuk usahawan yang baru nak maju macam kami ni untuk memperkenalkan produk yang kami nak jual ni lah. Macam usahawan yang lain juga. Alhamdulillah boleh juga, sikit banyak memang dapat lah. Sebab ni baru kali pertama akak join kat sini, jadi akan datang mungkin insya-Allah akak akan join lagi.
Karnival itu juga turut menyediakan kaunter bergerak bagi menerangkan tentang pelaburan emas menerusi program Ahranu. Orang ramai digalak menabung menerusi skim emas Ahranu Yapim sebagai simpanan masa depan. Paparan itu mengakhiri N5 Johor petang ini. Kami dari Studio Berita RTM Johor mengucapkan selamat Hari Natal kepada semua. Kembali kepada Taufik Muhammad Noh di Angkasa Puri. Terima kasih Afiq dengan laporan lintas langsung dari Johor. Baiklah kita terus ke perkembangan ini. 1,000 penduduk sekitar kawasan Kampung Keruak, Hulu Besut, Terengganu mengambil langkah waspada dan siap sedia menghadapi kemungkinan banjir. Amaran hujan lebat yang dijangka esok sehingga Rabu ini seperti yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi tidak dipandang ringan. Tinjauan mendapati kediaman penduduk berisiko dilanda banjir kerana terletak di lembangan 3 sungai iaitu Sungai Besut, Sungai Keruak dan Sungai Kemiam. Ketiga-tiga sungai yang terletak di kawasan hulu dan bukit itu juga berarus deras dan boleh membahayakan penduduk. Hanya dalam beberapa jam sahaja limpahan air sungai itu boleh mencecah hingga ke paras bumbung rumah. Mengambil iktibar banjir terburuk pada tahun 1990 dan 2014, penduduk melakukan persediaan awal untuk menyelamatkan harta benda dan dokumen penting. Bagi keluarga Wan Yamin Wan Ahmad, keselamatan ahli keluarganya lebih diutamakan. Ketika banjir di 2014, beliau dan anak lelakinya mengalami detik cemas apabila terperangkap di dalam rumah sedangkan paras air terus naik mendadak. Saya bersama anak lelaki berada di dalam rumah dan saya terpaksa berada di atas bumbung rumah lah. Dan polisi KK bersama saya sayang dia lah. Mari bawa anak saya keluar. Nyambuk lah. Tak cara untuk ngulu kita supaya dulu ngasal aja kita kadang-kadang tu. Oh, untuk selam. Okay. Takut lah. Kita takut. Takut itu. Air dah, dia mari dah. Allah takut tunggu mana tidur atau apakah ada air hujan bak tak? Sudah sapu 2 kali 3 kali semalam ni saya tolong. Kalau nak mari pun kita. Tu dah ada air kuat lah. Air laju sini. Jadi siap pay awal lah. Siap pay awal lah. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Keruak, Jafruddin Mat Zaid berkata pihaknya menyediakan 2 pusat pemindahan untuk penduduk terjejas banjir. Pihak berkuasa juga sudah menghantar bekalan makanan dan keperluan sejak awal November lalu. Sebab kita ni kita kata kawasan bukit lah, kawasan hulu. Jadi air itu akan turun dengan cepat mungkin di kawasan bawah. Pengalaman lepas macam? Pengalaman lepas tu mana berlaku banjir lepas-lepas dah lah. Mana insya-Allah lah di atas kerjasama ahli jawatan kuasa tu, makna kita clear balik lah anak buah pindah tu. Tak ada apa-apa masalah lah dari segi bekalan ke apa. Selain itu, kemudahan helipads turut disediakan pihak berkuasa untuk penghantaran bekalan makanan melalui udara jika banjir bertambah buruk. Musim tengkujuh antara faktor kenaikan bekalan bahan mentah di Kelantan. Selain itu, 36 pasangan pengantin diraih menaiki kenderaan mewah. Antara bahan berita dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Untuk laporan penuh bersama Nur Syazliza Syahril yang telah bersedia di Kota Baru. Silakan Liza. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Hujan berterusan di Kelantan serta musim tengkujuh ternyata memberi kesan terhadap bekalan bahan mentah seperti ikan dan sayur-sayuran di pasaran. Ia sekaligus mengakibatkan kenaikan harga bahan mentah di negeri ini. Tinjauan RTM di Pasar Borong Wakaf CI Kota Baru mendapati berlaku kenaikan harga ikan, ayam, sotong serta sayur-sayuran sejak awal Disember. Harga ikan kembung, selar, ikan tongkol menunjukkan kenaikan RM2 sekilogram. Peniaga ditemui mendakwa kenaikan itu disebabkan fenomena ombak besar yang menyebabkan nelayan tidak dapat turun ke laut. Orang bakal kurang lah. Orang nelayan tak boleh keluar ke laut apa masalah pengangkutan ke apa kan. Ya lah, harga tu harga 30 lah ni sekarang. Sebelum ni 28 naik. Naik sekian moga-moga bagi orang nak ke laut tak boleh. Untuk dia jual baru ni sebelum raya ni dalam naya setengah. Lah ni naya 7. 2% lah dia. Dia sebab hujan ke apa baru ni ke.
Sementara itu, orang ramai yang ditemui mengharapkan musim tengkujuh akan berakhir secepat mungkin dan harga bahan mentah kembali kepada asal supaya tidak membebankan mereka. Oh, kalau boleh, musim hujan ni biar harga turunlah sikit, senang sikit nak beli. Harapan kita kalau boleh suruh kuranglah sikit harga tu sebab melambung tinggi sangat barang. Kita tahu bila musim tengkujuh barang pun terhad lah. Jadi ada kenaikan sikit lah untuk tapi tak ada naik banyak pun. Diarak sebagai Raja Sehari, menaiki kenderaan mewah bernilai antara 1 hingga 3 juta ringgit menjadi detik paling istimewa buat 36 pasangan pengantin yang melangsungkan perkahwinan beramai-ramai sempena penganjuran program Wali Mati Urus Kubra 2016. Kesemua pasangan pengantin itu dibawa menaiki kereta seperti Mercedes, Bentley, BMW, Rolls-Royce dan Hummer. Program Julung Kali Anjuran Pusat Khidmat Amal dan Aktiviti Masyarakat Ketereh Kadam bersama Pergerakan Puteri UMNO Ketereh bertujuan membantu bakal pengantin menjimatkan kos perkahwinan. Pasangan pengantin hanya perlu membayar RM2,500 sahaja berbanding kos biasa perkahwinan yang mencecah RM15,000. Perkahwinan beramai-ramai itu melibatkan pasangan pengantin berusia antara 20 hingga 35 tahun. Rata-rata yang ditemui berasa teruja kerana diberi kesempatan menaiki kenderaan mewah itu di hari bersejarah mereka dan akan menjadi kenangan yang tidak akan dilupakan. Dapat merasai naik kereta Rolls-Royce kan yang cakap bukan yang juta-juta ringgit tu, so dapat peluang hari ini. So rasa bersyukur sangatlah. Syukur meriah, memang meriah. Kalau boleh nak buat lagi. Saya rasa macam sangat bertuah pada hari ini sebab diraikan seperti Raja Sehari, betul-betul Raja Sehari. But dalam yang meriah macam ni saya tak sangka lah. Program Wali Mati Urus Kubra 2016 bakal dijadikan acara tahunan memandangkan penganjurannya mendapat sambutan yang memberangsangkan. Program kali ini turut mendapat tajaan hampir 10 pengusaha gerak kerja kahwin berangkumi kemah, andaman, pelamin dan penyediaan makanan. Untuk Wali Mati Urus Al-Kubra tahun depan, kita awalkan sikit mengelak musim hujan. InsyaAllah antara bulan Syawal dengan bulan Haji, kita untuk buat satu lagi Wali Mati Urus Kubra untuk tahun 2017. Ujar beliau, kesemua pasangan pengantin dibantu dari segi majlis berinai, busana pengantin, khidmat solekan, jamuan makan, kad undangan perkahwinan, cenderahati tetamu dan pelamin. Mereka turut dirai dalam majlis persandingan beramai-ramai di Dewan Tun Abdul Ghaffar Barber Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan YKK selain majlis akad nikah yang berlangsung di Masjid Aisyah Kuala Nas. Paparan berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kelantan. Untuk berita selanjutnya, kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Untuk perkembangan berita dari Sarawak pula hari ini, kita akan bersama Damia Kasran Manja di Kuching. Teruskan Damia. Baik, terima kasih Taufik. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Penganut agama Kristian di Sarawak meraihkan Hari Krismas hari ini secara sederhana namun kemeriahannya tetap dirasai. Mereka meraihkannya dengan mengadakan sembahyang beramai-ramai di gereja sejak malam tadi dan bersambung hari ini. Antara gereja yang menjadi tumpuan di Kuching ialah Gereja Roman Catholic St. Joseph. Sambutan Hari Krismas juga tidak lengkap tanpa rumah terbuka dan antara mereka yang mengadakannya hari ini ialah Bishop Anglican Sarawak dan Negara Brunei Darussalam, Reverend Archbishop Datuk Boli Lapok di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Boli berharap rakyat di negara ini kembali menghayati ajaran agama masing-masing dalam usaha memperkukuhkan lagi solidariti dan muhibah sedia ada. Katanya hanya melalui agama, keganasan dan ketidakadilan sesama manusia yang berlaku di seluruh dunia kini dapat diatasi. There has been so much unacceptable languages. People demonized one another. People make a mockery of each other. Even our sacred religions, even the royalty itself have not been spared. And therefore my message this Christmas is for all Malaysians to pause from our rush, to pause from our acrimonious debates,
to allow God to let's confront God in His love. And think about God. Let God be God. Beliau turut menyeru masyarakat Sarawak untuk terus mengukuhkan perpaduan sedia ada yang telah wujud sekian lama agar kekal menjadi contoh oleh negeri-negeri lain, terutama aspek keutuhan muhibah. Dua pekerja warga Myanmar cedera parah selepas terlibat dalam satu kemalangan di kilometer 36 Mokah semalam. Dalam kejadian 2.30 minit petang itu, mangsa San Ai dan Hen Tet masing-masing 25 tahun bekerja di salah sebuah kilang besi dikatakan dirempuh oleh sebuah kereta pacuan 4 roda yang masuk ke simpang jalan tersebut. Manakala pemandu pacuan 4 roda terbabit tidak mengalami sebarang kecederaan. Kedua-dua mangsa dikejarkan ke Hospital Sibu untuk rawatan lanjut. Pemangku timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, ASP Matthew Manggi yang dihubungi pemberita RTM mengesahkan kejadian ini di Kuching. Beliau turut mengesahkan kedua-dua mangsa yang parah itu di bawah pengaruh alkohol. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1977. Lebih ramai generasi muda digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti seni mempertahan diri termasuk silat. Ahli Dewan Undangan Negeri Tupong, Fazruddin Abdul Rahman berkata ini penting kerana aktiviti tersebut bukan hanya sekadar mendidik anak muda mengenai kemahiran mempertahankan diri, malah mampu melahirkan generasi yang berdisiplin tinggi serta taat setia. Jelasnya lagi, dua elemen tersebut amat penting untuk belia bagi memastikan mereka lebih cekal dalam menghadapi cabaran masa kini yang mementingkan persaingan dalam semua aspek, termasuk dalam bidang pekerjaan. Fazruddin berkata demikian pada majlis penutupan Pesta Pendekar Hati 12 di Kuching. Sehubungan itu, beliau memuji Persatuan Rumpun Silat Sarawak kerana berjaya mengadakan aktiviti-aktiviti pertandingan silat dalam usaha mencapai objektif untuk melahirkan belia berdisiplin dan setia. Dalam pada itu, Perguruan Silat Hailam Laut kembali dinobatkan juara keseluruhan pertandingan silat seni Angkatan Hati 12 tahun ini setelah berjaya mengalahkan kumpulan-kumpulan lain. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Silakan Taufik. Terima kasih Damia dengan laporan lintas langsung dari Sarawak. Baiklah, untuk laporan dari Sabah pula kita akan bersama dengan Hana Insyirah Pindeh di Kota Kinabalu. Silakan Insyirah. Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sambutan Hari Krismas hari ini diraikan masyarakat majmuk di negeri ini dengan penuh semangat perpaduan dan harmoni. Tinjauan kru berita RTM ke Majlis Rumah Terbuka Krismas Parti Bersatu Sabah PBS di Dewan KDCA Penampang menyaksikan keakraban mereka yang hadir memeriahkan majlis berkenaan termasuk para pemimpin dan pengunjung terdiri dari berbilang bangsa dan agama. Para pengunjung yang datang seawal pukul 9 pagi dijamu dengan pelbagai jawadah enak selain turut dihiburkan dengan persembahan hiburan. Where we come together untuk merayakan hari Christmas and promote understanding, unity, moderation, and Sarawak is something therefore to look forward to. Of course, we also do open house for Chinese New Year. And we do open house for Hari Raya Aidilfitri. No other party buat di Sabah 3 open houses. Semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama turut hadir. Ini menunjukkan bahawa kita berpegang kepada semangat konsep satu Malaysia yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Suasana meriah itu diharap dapat dikekalkan dalam pelbagai perayaan lain di negara ini demi membina sebuah negara yang aman, harmoni. Kita berdoa supaya tahun ini dan tahun akan datang kita akan lebih mesra, lebih kerjasama, lebih understand each other dan jangan bergaduh-gaduh. It doesn't mean that apabila kita berbeza agama that we cannot stay together. But for me this is the time untuk everyone being together and sharing
kita punya celebration sama-sama. Kita lebih harmoni lah berbanding tempat-tempat lain sebab di sini biarpun kita berbilang suku, kaum dan agama, tapi sama-sama merayakan. Boleh join sama-sama, kumpul sama-sama. Kita berjumpa kawan-kawan, especially long lost friend lah. Ya, itu yang the most important, and also kita punya silaturahim with all our friends regardless of race, religion di Sabah. Dianggarkan lebih 1,000 pengunjung hadir dalam majlis berkenaan. We wish you Merry Christmas and Happy New Year 2017. Selamat Hari Christmas dan Tahun Baru 2017. Dalam pada itu, bersempena cuti umum dan cuti sekolah ini juga, orang ramai mengambil kesempatan meluangkan masa bersama keluarga. Tinjauan di pantai Tanjung Aru dan Taman Awam Teluk Likas di Kota Kinabalu mendapati masyarakat pelbagai lapisan umur berkumpul dan melakukan aktiviti riadah bersama-sama. Bagi pasangan suami isteri Nur Hafsyah dan Muhammad Faizul, seawal 6 pagi seisi keluarga berkunjung ke pantai Tanjung Aru untuk melakukan aktiviti memancing. Masa cuti Christmas ni kami ambil kesempatan untuk meluangkan masa untuk memancing, tapi ini baru pengalaman lah, baru ambil pengalaman. Sementara cuti ini kami meluangkan masa memancing. Sementara apa? Itu salah. Cuti umum sebegini merupakan peluang meluangkan masa bersama-sama untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan selain dapat merehatkan minda dari kesibukan kerja dan aktiviti seharian. Sabah yang terkenal dengan kecantikan alam semula jadi sekali lagi mempertahankan statusnya sebagai destinasi eko pelancongan terbaik dunia tahun ini. Rekod kemasukan seramai 2.4 juta pelancong antarabangsa dan domestik itu membuktikan sektor pelancongan negeri di bawah bayu ini semakin kukuh. Ikuti bingkisan menyingkap kejayaan yang dilakar industri pelancongan Sabah sepanjang tahun 2016. Penganjuran perlumbaan Kelambatan Antarabangsa Gunung Kinabalu ke-29 Oktober lalu berjaya menarik kemasukan lebih ramai pelancong ke negeri itu yang ingin menawan puncak gunung tertinggi di Asia Tenggara. Ia selepas laluan baharu pendakian Gunung Kinabalu dibuka semula Januari lalu selepas ditutup ekoran gempa bumi sekuat 5.9 skala Richter yang melanda daerah Ranau pada Jun 2015. Lebih menarik, satu lagi laluan Kota Bulut Trail sejauh 1.1 km dibuka 9 Disember lalu sebagai laluan alternatif pendakian Gunung Kinabalu menjadi daya tarikan baharu kepada pendaki. Mac 2016, satu lagi kejayaan dilakar sektor pelancongan Sabah menerusi pelancaran pewartaan perairan Taman Pulau Sipadan dan Dive Marshall. Ia menyaksikan 16,846 hektar perairan Pulau Sipadan diwartakan di bawah enakmen Taman-Taman 1984 sebagai usaha meningkatkan penguatkuasaan dan pemeliharaan hidupan marin. Kehadiran pelancong dari China juga menunjukkan peningkatan sebanyak 48% tahun ini, hasil pelbagai kerjasama dua hala antara Sabah dengan China, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial dan pelancongan. Ia termasuk pertambahan penerbangan antarabangsa ke Sabah seperti penerbangan terus dari Bandar Kuming, China ke Kota Kinabalu oleh syarikat penerbangan China Lucky Air bermula Julai lalu. Juga Korea Selatan yang turut menawarkan penerbangan terus dari Incheon menerusi syarikat penerbangan Jeju Air sejak Mei tahun ini. Pemilihan Sabah sebagai tuan rumah untuk program ASEAN Celebrity Explore Quest 2016 Oktober lalu juga membantu melonjak industri pelancongan negeri itu yang disertai lebih 85 selebriti dan delegasi mewakili 10 negara ASEAN. Pelbagai kejayaan yang dilakar itu membuktikan ekonomi Sabah berupaya dijana menerusi kemapanan sektor pelancongan. Buktinya sehingga bulan September sejumlah 5.3 bilion ringgit pendapatan telah diraih kerajaan negeri dan dijangka terus meningkat tahun depan. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan dengan Taufik di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Syirah dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Baiklah, kita terus ke perkembangan yang seterusnya. Untuk laporan cuaca semasa, kita ke Met Malaysia bersama Afizal Hakim. Silakan.
Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Berikutan daripada analisis Met Malaysia yang menjangkakan berlakunya luruan monsun atau luruan angin sejuk daripada Siberia ke rantau negara kita. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat kuning bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang dijangkakan akan berlaku pada keesokan harinya, iaitu bersamaan hari Isnin 26 Disember 2016 dan dijangkakan boleh berterusan sehingga hari Rabu bersamaan 28 Disember 2016. Sehubungan itu, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, penduduk-penduduk dan juga pihak berkuasa tempatan diminta agar lebih berwaspada dan mengikuti sebarang perkembangan cuaca dari masa ke semasa. Seterusnya, untuk melihat keadaan angin di rantau negara kita, kita beralih pula kepada paparan carta angin di mana keadaan angin masih lagi bertiup kencang dari arah timur laut dengan kelajuan mencapai 50 hingga 60 km sejam. Sehubungan itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan perairan Condor dan juga Reef North. Begitu juga kategori pertama bagi kawasan perairan Samui, Layang-Layang dan juga Palawan. Kesemua amaran-amaran ini dijangkakan boleh berterusan sehingga 31 Disember 2016 dan adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan seperti menangkap ikan, perkhidmatan feri, pelantar minyak, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Seterusnya, untuk melihat keadaan cuaca, kita beralih pula kepada paparan imej gema radar. Di Semenanjung pada ketika ini hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di Semenanjung kecuali Pulau Pinang dan juga Perlis. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku dan terutamanya tertumpu di bahagian Sandakan, Pantai Barat dan juga pedalaman di negeri Sabah. Keadaan hujan yang lebat ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat juga kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya, kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Menyambut perayaan di tempat kerja menjadi perkara biasa bagi mereka yang perlu bertugas pada cuti umum. Suasana itu secara tidak langsung mengeratkan silaturahim sesama rakan setugas. Di RTM, satu majlis jamuan diadakan sempena sambutan Hari Christmas yang memberi peluang kepada mereka yang bertugas meraihkannya bersama rakan-rakan dari pelbagai kaum dan agama. Sambutan ini bukan sahaja untuk menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat, malah menerapkan amalan saling menghormati. Merrier, because still it's off day, but still we feel the environment is so merrier because of the Christmas day. A bit still feel the office environment. Walaupun pada hari ini memang cuti umum, memang ramai tak bekerja, tapi kalau kita tengok memang meriah. Walaupun sambutan yang kita adakan pada hari ini memang sederhana, tapi kita tengok memang ramai yang dapat turut serta dalam sambutan pada hari ini. Christmas pada tahun ini saya rasa cukup meriah di sini, disambut di kalangan staf kerana kita rakyat Malaysia menyambut pelbagai perayaan ya. Jadi hari ini seperti dapat lihat makanan yang disediakan cukup menyelerakan juga. Bila untuk mengetahui perkembangan terkini aliran trafik beberapa lebuh raya ketika ini, kita akan bersama dengan pegawainya Nur Hazir Razali yang telah pun bersedia dengan laporan dari sana. Silakan. Terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat petang. Untuk laporan trafik terkini bagi laluan-laluan utama di seluruh negara, laluan di sebelah utara, selatan dan timur. Saya mulakan tinjauan dengan Lebuh Raya Plus Utara atau E1 di sekitar Slim River. Trafik pada waktu ini kelihatan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, trafik dilaporkan bergerak perlahan dari Simpang Pulai ke Gopeng serta dari Tapah ke Bido terus ke Sungkai. Masih lagi di sebelah utara Lebuh Raya Plus atau E1 di sekitar Menora, trafik juga masih lagi lancar di kedua-dua arah. Namun dilaporkan bergerak perlahan dari Bandar Baru ke Jawi dan di sekitar Cangkat Jering terus ke Kuala Kangsar. Seterusnya beralih dengan tinjauan trafik di sebelah selatan Lebuh Raya Plus atau E2 di sekitar Seremban. Di paparan CCTV, trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah. Namun trafik dilaporkan bergerak perlahan di sekitar Air Keroh ke Jasin, dari Senawang ke arah Seremban dan dari Nilai terus ke Putra Mahkota. Masih lagi tinjauan di sebelah selatan Lebuh Raya Plus di sekitar Kulai, trafik bergerak perlahan dari Kulai terus ke Senai. Namun trafik masih lancar di kedua arah di sekitar Simpang Renggam, Skudai dan Yomping. Seterusnya tinjauan trafik di sebelah timur untuk Lebuh Raya KL Karak di sekitar Plaza Tul Gombak. Trafik kelihatan bergerak perlahan dari Genting Sepah ke Plaza Tul Gombak terus ke Susul MRR2. Namun trafik dilaporkan masih lagi bergerak lancar di sekitar Plaza Tul Bentong, Plaza Tul Karak dan sepanjang Lebuh Raya Pantai Timur 1. Akhir sekali tinjauan trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 di sekitar Plaza Tul Kuala Terengganu, trafik kelihatan lancar di kedua-dua arah. Trafik juga dilaporkan lancar dan terkawal di laluan utama sepanjang Lebuh Raya di kedua-dua arah. Kepada pengguna, anda dinasihati agar merancang perjalanan anda terlebih dahulu dan jangan memperlahankan kenderaan semata-mata untuk melihat kemalangan yang berlaku. Bagi yang inginkan info trafik semasa, anda boleh terus hubungi hotline LLM di 1800 88 7752 atau ikuti Twitter kami di LLM Info Trafik. Sekian sahaja laporan trafik semasa dari saya, Hazira Razali di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dan kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Azira dengan perkembangan trafik sebentar tadi. Baiklah, N5 berakhir di sini. Variasi haiwan di Zoo Mini sempena Best Street Food Festival di PKN Shah Alam menutup tirai paparan hari ini. Sekali lagi kepada semua penganut Kristian, selamat menyambut Hari Krismas dan saya Muhammad Taufik Mamanah. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.